Assalamualaikum semua guys. So hari ni aku tidak turun memancing seperti yang kamu tengok video ni. Aku akan buat satu segmen baru di YouTube channel aku dan di TikTok aku juga. So episod ni akan keluar setiap minggu lah, dia episod per episod. So aku akan buat video yang lebih kepada bercerita untuk berkongsi pengalaman-pengalaman memancing. Adakah pengalaman tu dia lebih kepada seram kan, mistik dan something yang berkaitan di dalam dunia memancing semasa aku turun memancing dengan beliau lah. So aku dapat menceritakan kenangan-kenangan aku dengan beliau guys. So guys, video ni akan keluar mungkin setiap minggu dan aku akan buat dia per episod. Cuma sekadar bercerita, berkongsi cerita dengan kamu semua tentang kenangan-kenangan aku dengan beliau lah. So untuk video kali ini aku akan buat pengenalan pertama lah tentang episod ni. Kita akan buat cerita mengenai macam mana aku boleh menceburi bidang memancing ni dan macam mana aku boleh meminati bidang memancing ni dan siapakah yang mempengaruhi aku untuk memancing dan diterapkan dalam aku punya hobi lah kan. So guys, let's go. Kita bahas ni video dan kita bercerita di dalam video ni. Let's go. So alright guys, so macam yang kamu semua tahu, beliau aku adalah seorang nelayan dan aku anak seorang nelayan. Jadi perkara-perkara yang berkaitan dengan laut, memancing, memukat ni semua aku akan ikut dengan beliau lah. Jadi aku akan ikut dengan beliau. First aku ikut dengan beliau adalah umur aku di 11 tahun. Semasa tu aku balik daripada sekolah dan beliau pun ajak aku ke laut untuk menemani dia untuk tarik pukat lah. Jadi semasa tu aku memang tidak berapa tahu dan tidak tahu apa-apa langsung berkenaan dengan aktiviti-aktiviti laut ni lah, yang apa sebenarnya yang dilakukan oleh seorang nelayan. Jadi beliau aku didik aku untuk ikut dengan dia ke laut untuk menikmati sendiri, untuk menjalani sendiri, merasai sendiri pengalaman seorang nelayan tu dan tengok kan betapa susahnya untuk menjadi seorang nelayan itu. Dan itulah perkara pertama yang aku belajar mengenai pekerjaan-pekerjaan di laut ni yang beliau aku terapkan. Dia pun selalu mendidik aku dengan cara seorang nelayan tu dia buat kerja begini, di panas begini kan, dan dalam keadaan yang environment tu dia sangat-sangat yang orang bahaya lah kan, sebab kita tidak tahu tentang alam ni, dia sentiasa berubah-berubah cuaca. Jadi dia bahaya untuk bot-bot nelayan-nelayan yang kecil. Jadi dari kecil aku pun sudah diterapkan dengan pengetahuan tentang mencari rezeki, mencari nafkah semua, dan itu adalah salah satu didikan arwah ayah yang dia berikan dengan aku lah semasa aku kecil. Dan bermulanya aku start menyukai memancing ni apabila dia mengajak aku suatu malam. Umur aku mungkin sekitar 12 tahun sudah masa tu, mungkin dalam darjah 6 lah begitu. So dia mengajak aku untuk memancing dengan dia untuk first time. Masa tu aku ingat lagi, kami ada satu rumah di kawasan Pulau Baik dan rumah tu diduduki oleh aku punya arwah atuk dan arwah nenek aku lah. Jadi setiap hujung minggu kami cuti sekolah ni kan, arwah ayah aku akan bawa aku ke Pulau Baik untuk kami bercuti di sana lah. Jadi dia boleh jaga kami dan dia pun boleh ke laut kan. Jadi masa tu Sabtu aku cuti sekolah dan dia pun ajak aku untuk macam mana kalau kau ikut dengan aku mancing. Jadi aku pun boleh pak, mau ikut juga, aku mau tahu juga macam mana cara memancing ni kan. Masa zaman tu guys, Pulau Baik ini penuh dengan spesies-spesies ikan jenahak ni, sangat-sangat banyak guys. Tetapi pada masa tu ikan jenahak ni dia sangat-sangat murah lah. Seingat aku dia punya harga pun dalam RM8 ke RM9 sekilo lah, lebih kurang begitu. Tidak macam di tahun sekarang 2024 ni, ikan jenahak ni adalah salah satu ikan yang dia mahal. Kadang boleh mencecah sampai RM30 sekilo kan.
Cuba kalau masa di tahun tu semasa aku kecil tu, kita mendapatkan jumlah jenahak dengan perkilohan yang banyak. Aku rasa memang betul-betul masuk lah guys. So mau dijadikan cerita pun, aku pun ikutlah dengan arwah beliau aku untuk memancing. Jadi sebelum kami memancing, selalunya daripada dulu lagi, aku dengan arwah beliau aku akan memancing menggunakan umpan sotong. Tapi masa tu kami tidak tahu lagi menggunakan umpan hidup sotong ni. Kami cuma cari sotong dan bot kami tu tiada kolam langsung. Jadi kami cuma mencari sotong dengan cara berhanyut dan kami menggunakan lampu pom. Nama satu yang paling famous lampu pom jenama Butterfly guys. So itulah yang kami gunakan untuk menyuluh sotong di laut, dan kami pun berhanyut di sekitar laut Pulau Bai. Dan sejam 2 jam lebih kurang macam itulah kami cari sotong, dan akhirnya kami mendapatkan sotong untuk dijadikan umpan tu mungkin dalam 12 hingga ke 13 ekor. Sebab semasa aku start ikut mancing dengan arwah beliau aku ni guys, masa tu pelabuhan belum ada lagi, dan semua pemancing di sekitar Sandakan ni dia akan mencari sotong dengan cara berhanyut menggunakan lampu pom lah. So masa tu memang langsung tiada pelabuhan lagi. Ada sudah pelabuhan tapi lampu belum ada dipasang lah, lampu yang tinggi tu kan. Jadi kami pun menggunakan cara berhanyut lah. So apabila kami mencari sotong tu, kami akan dapat mungkin sejam 2 setiap kami akan cari sotong, dan kami akan dapat dalam 10 hingga ke 15 ekor lah begitu. Jadi selepas kami cari sotong dengan arwah beliau kami pun pergi memancing, dan spot pertama aku yang aku join dengan arwah beliau adalah di kawasan Pulau Dulang, ataupun mungkin ada setengah orang yang panggil Pulau Palak lah. Dia satu pulau yang kecil di sebelah, dia bersebelahan dengan Pulau Bai, dan kawasan ni dulunya dia sangat-sangat banyak spesies ikan merah, ikan jenahak. Dia memang sangat-sangat banyak ikan guys. Sebab seingat aku semasa aku ikut mancing dengan beliau tu, selepas kami cari sotong, kami dapat sotong dan kami memancing di kawasan Pulau Dulang tu, kami cuma memancing dalam sekitar 1 hingga 1,5 jam saja. Itu pun kami memancing malam. Kami masa tu aku dengan arwah beliau aku, kami tidak pernah memancing subuh lah. Masa tu kami tidak tahu ikan jenahak ni dia lebih agresif untuk makan dan cari makan semasa subuh, semasa tu. Tapi walaupun begitu, kami mancing di sekitar Pulau Dulang tu, kami mancing dalam sejam hingga 1,5 jam saja. Tapi kami boleh dapat sampai 20 ekor, dan dia punya saiz adalah 1 kilo ke atas. Dulu di kawasan Pulau Bai ni, kalau kita mancing untuk mendapatkan jenahak yang bersaiz 3 ataupun 4 kilo dalam satu kali trip, memang akan confirm dapat. So untuk first trip aku dengan beliau, seingat aku kami dapat dalam 20 ekor lebih kurang macam tu, dan saiznya pun memang sangat-sangat besar guys. Bayangkan budak 11 tahun ditarik, lagi-lagi menggunakan handline fishing kan, menggunakan tangan saja. Lepas tu kena tarik dengan ikan yang seberat 2 kg. Memang sangat-sangat bergetar sampai ke jiwa tu, dan itulah yang menyebabkan aku merasai sensasi menjadi seorang pemancing tu. Dan start dari situ aku punya hobi pun, aku pun suka memancing, dan aku terapkan mancing tu apa semua, dan jadilah aku punya hobi. Dan itu jugalah yang menjadikan aku dengan beliau bonding kan, rapat sangat dengan arwah beliau. Dia asal dia mancing, aku akan ikut mancing. Dan setiap kali kami turun, semasa dulu memang saiz ikan yang kami dapat sangat-sangat besar. Cuma masa tu aku masih kecil lagi, dan social media pun tiada lagi. Aku pun tidak kenal lagi YouTube dan TikTok karena aku masih kecil lagi. Even zaman tu memang aku rasa Facebook belum ada, YouTube pun aku rasa belum ada. So dia lebih kepada menjadi kenangan lah. Tapi kalau mau cerita dia punya saiz ikan, Pulau Bai ni adalah salah satu syurga ikan lah sebenarnya. Sangat-sangat banyak. Dulu aku memancing dengan arwah beliau aku, kami memancing ikan talang pun cuma menggunakan ikan kuaci saja guys. Kami tidak memerlukan sotong, kami tidak memerlukan pun ataupun lipan laut kan. Kami cuma menggunakan ikan.
dan kami boleh mendapatkan ikan merah yang besar-besar, ikan talang tu besar-besar lah guys. Dan kami tidak pernah memancing dalam 4 ke 5 jam, lebih kurang macam tu. Kami selalu mancing dengan arwah beliau sejam hingga 2 jam sahaja begitulah. Dan hasilnya memang sangat-sangat banyak. Cuma masa tu dia punya harga ikan di pasaran sangat-sangat murah guys. So itulah ya guys, pengalaman pertama aku dan macam mana aku boleh terjebak dalam dunia memancing ni dan menjadi hobi aku lah. Tapi aku memang sangat-sangat bersyukur sebab disebabkan hobi memancing ni lah aku dapat luang masa yang sangat banyak dengan arwah beliau aku. Dan kami punya bonding tu guys sangat-sangat kuat. Anak bapak punya hobi sama dan kami berkongsi hobi yang sama dan kami punya masa tu banyak. Dan aku memang sangat bersyukur lah disebabkan hobi ni aku dapat meluangkan masa aku dengan arwah beliau. Aku rasa aku antara orang yang paling banyak luang masa lah dengan arwah beliau aku. So aku sangat-sangat bersyukur disebabkan hobi memancing ni. So okay guys, aku pun rasanya untuk berkongsi dalam video kali ini itu sahaja. Dan InsyaAllah next video kita akan menceritakan lagi pengalaman aku dengan beliau semasa kami memancing. Dan stay tune, aku akan buat satu video yang mungkin akan kita selitkan unsur-unsur ataupun genre-genre horor lah. Sebab semasa aku memancing pun dengan beliau ada kisah-kisah seram yang terjadi semasa aku turun ke laut dengan arwah beliau aku. Dan aku akan buat di next video. Aku harap kamu tunggu video-video yang terbaru daripada aku. Dan jangan lupa subscribe aku. Dan yang di TikTok, tolong follow aku untuk kamu ikuti video-video per episod yang aku akan buat ni. Walaupun aku buat video-video per episod untuk bercerita dengan kamu ni, InsyaAllah kalau aku diberikan peluang untuk turun ke laut, aku akan turun juga guys untuk memancing. Sebab itu adalah aku punya hobi guys. So kita jumpa lagi di next video. Saya Syafiq Mirza. Assalamualaikum semua.